Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada petang yang mulia ini, saya dan Dr. Kamil akan terus menyambung perbincangan-perbincangan santai di antara kami yang memilih tajuk-tajuk yang ringan dan akan dibincangkan dengan secara yang ringan, tetapi masih lagi menjaga nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang asal dalam syariat Islam. Mudah-mudahan perbincangan seperti ini senang diikuti oleh semua para penonton, baik yang pada peringkat tua, muda dan sebagainya. Dan saya pada hari ini menyerulah kepada para penonton yang mengikuti, terutama sekali yang beriltizam dengan program ini, supaya mengajak rakan-rakan yang lain, sama ada tua atau muda, ikut supaya kita dapat sama-sama berbincang. InsyaAllah pada suatu waktu, kalau nampak ramai orang yang committed dengan perbincangan ini, kita boleh buka soalan dan sebagainya supaya perbincangan lebih baik. Tajuk yang kita akan bincang pada hari ini ialah tentang bunyinya yang penting dan yang remeh. Bukan yang remeh dan temeh, tapi yang penting dan yang remeh. Ini saya rasa berbangkit daripada Dr. Kamil banyak sangat sebut tentang Malik bin Nabi. Jadi Malik bin Nabi ni satu daripada pandangan dia yang agak kritikal tentang kehidupan orang Islam di dunia ini ialah dia kata satu tabiat yang tidak baik di kalangan orang Islam ialah mereka suka meremeh-remehkan yang penting dan mementingkan yang remeh. Saya dan Dr. Kamil pada masa muda-muda dulu, kadang-kadang kita duduk mempertikaikan macam mana bangsa kita boleh beli makuk pinggan sampai beribu-ribu harganya, tapi bukan boleh digunakan sangat. Sedangkan belanja anak sekolah, kita jadi kedekut dan sebagainya. Itulah yang katakan kita tidak boleh menentukan mana satu yang penting dan mana satu yang remeh. Sekarang ni saya nak bagi peluang kepada Dr. Kamil hurai sikit. Nanti saya akan celah sajalah huraian dia tu. Silakan Dr. Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya rasa dalam agama kita ni, sama ada dari segi amalan maupun dari segi nilai, dia tidak serata. Makna dia ada hierarki dia. Kita lihat dari segi hukum misalnya. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mustahab, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang syubhat. Jadi 5-6 perkara tu, kalau kita letak nombor 1 sampai nombor 6. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita, kerana kurang kepahaman atau mengikut warisan yang berjalan, maka kita tidak dapat nak memilih mana yang lebih baik, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tak baik dan mana yang paling tak baik. Jadi sebab itu berlakulah kita kata keselaruan dalam nilai maupun dalam kehidupan. Dan inilah yang disebut oleh Yusuf Qaradawi sebagai fiqhul aulawiyat. Misal satu contoh, ramai orang yang bersibuk dengan perkara-perkara yang sunat. Sedangkan perkara yang wajib mereka tak selesaikan lagi. Itulah satu contoh, satu contoh yang mudah. Ramai orang suka berulang-alik pergi umrah. Setahun sekali, 2 kali setahun. Sedangkan hutang dia tak bayar. Atau kata keluarga dia, adik-beradik, sepupu sepapak, mak saudara, tak boleh makan katalah. Atau jiran tepi rumah pun tak boleh makan.
Jadi di sini bagaimana kita nak menimbang. Yang tu sunat, yang ni sebenarnya wajib kadang-kadang. Dan benda ini terbawa-bawa dalam kita punya drama, dalam kita punya filem. Saya ingat masa saya belajar di Ma'had dulu, ada satu drama, saya ingat lagi. Rahim Umar berlakon. Rahim Umar tu dia penyanyi. Jadi dia gambarkan orang kampung, rumah dia tu buruk lah. Dia sedang bermain gitar. Jadi gitar dia tu sebenarnya lebih mahal daripada harga rumah tu. Sebab gitar masa tu. Nanti sebelum kita pergi jauh, kita balik kepada epistemologi lah. Dalam Islam ni kita ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi kalau kita balik kepada epistemologi, Nazariyatul Ma'rifah dalam akidah macam ni dah. Dia panggil apa tu dalam akidah, dia panggil punya epistemologi lah dah. Yeah. Kemudian dalam fiqh, dalam teori usul fiqh. Kemudian dalam akhlak, dalam tasawuf, dalam tarikat macam-macam dia punya boleh huraikan kita dia ada ilmu lah sikit kepada para penonton kita bagi sikit lah. Ya. Dari segi epistemologi. Dari segi akidah kita melihat apa yang terlalu ditekankan pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad. Dua perkara saya rasa. Satu soal tauhid, yang kedua soal beribadat. Tapi yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh dan berikutnya, orang sudah syirik kepada Allah dan tidak lagi beribadat kepada Tuhan. Maka sebab itu Allah Ta'ala menghantarkan Rasul Nabi Nuh. Tapi lama-kelamaan datang pula syirik, beribadat kepada benda lain. Hantar Nabi Hud, katakanlah. Dan begitulah seterusnya. Sampailah kepada Nabi Muhammad. Dan sampai zaman kita sekarang ni pun, perkara-perkara yang banyak merosakkan akidah kita ialah syirik. Dan syirik ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Seperti dulu orang pergi puja kubur, orang pergi bernazar tempat yang tak betul dan pakai azimat dan sebagainya. Maksudnya, kalau tidak dengan kepahaman yang betul, maka perbuatan-perbuatan itu boleh membawa syirik. Sedangkan dari segi agama, buat dosa besar mana pun ada kemungkinan untuk Tuhan ampun. Tapi dalam Al-Quran mengatakan syirik tidak akan diampun oleh Allah. Dan dalam dosa besar yang 70 tu, Al-Kabair tu, dosa paling besar sekali nombor 1, Al-Isyraku billah, mensyirikkan Allah. Dan ini yang kita takut sebab syirik zaman dulu puja kubur, syirik zaman dulu macam-macam tadi. Tapi syirik dan moden ini lah bentuk memuja tokoh, memuja selebriti, memuja wang, sanggup beroswah dan sebagainya. Kita takut sampai satu tahap dia bukan sahaja setakat amalan, tapi menjadi satu keyakinan yang boleh menjatuhkan kepada syirik. Dan kalau tak kena buat dengan bomo, dengan apa ni, percaya kepada ubat-ubatan tanpa memahami dia hanya sebagai sebab musabab. Dia kata sedangkan benda itu bertentangan dengan ayat Tuhan yang mengatakan tidak ada benda yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dulu saya teringat kepada Dr. Mustafa Mahmud. Dr. Mustafa Mahmud menulis buku dan artikel-artikel dia. Satu daripada siri artikel dia menulis tentang, dia kata dalam Melayunya lah, ialah berhala-berhala moden. Dia bilanglah berhala moden tu duit, apa tu kuasa, pangkat. Dia sebutlah orang berebut duit sampai melupakan nilai-nilai Islam. Orang berebut kuasa, orang berebut harta, orang berebut pangkat dan sebagainya. Jadi adakah ini yang Dr. Kamil maksudkan dengan berhala-berhala ataupun syirik yang berlaku pada zaman moden ini, ataupun macam mana? Kalau Al-Quran sendiri, sebenarnya berhala yang paling besar yang disebut oleh Al-Quran
manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan dia. Itu ayat Allah Ta'ala. Jadi bila nafsu kita nak, maka dalam bentuk luarannya, berbentuk tadi dah. Macam kata Mao Zedong tu, memanglah. Kalmak bagi orang komunis itu memang macam Tuhan lah. Sebab tu dia buat patung, dia sembah, dia hormati. Dan orang takut, lalu berpatut orang takut. Dan sebab itu juga, tempat kita setakat gantung gambar lah. Gambar tu sebagai perhiasan. Tapi kalau dah sampai kepada kata Hamka, kalau orang menghormati bendera itu sampai masuk ke dalam hati macam tadi lah, penghormatan. Orang kata sampai tinggal semayang, sampai apa semua sekali, itu boleh bawa pada syirik. Dia nanti dulu. Pada zaman Nabi, ada bila baginda nak solat ni, tengok ada satu lukisan gambar binatang, burung, semua sekali. Dia tutup buang. Dia kata dia bimbang, takut bila kita tengok benda-benda macam tu, kita teringat balik berhala-berhala pada zaman jahiliah. Jadi setengah ulama sekarang, dia kata kalau benda-benda tuhaf ni, benda-benda yang hasil seni yang tinggi, tapi dalam bentuk lukisan-lukisan macam tu juga, dia cuba, kalau Mustafa Mahmud dia kata yang dari segi konsep dan falsafahnya itu yang dibimbangkan. Dan Mak Kutub pun dia ada tulis dah. Jahilatul Qarn al-Ishrin. Tapi kalau kita balik kepada cerita lama lah, saya nampak benda ni balik kepada soal ilmu jugalah. Orang kata macam zaman Nabi Hud tu, dia selepas banjir Nabi Nuh tu, kan Nabi Nuh berdoa orang kafir supaya hapus semua, akhir tinggal pengikut dia. Tapi lama kelamaan di kalangan pengikut dia ni adalah 4-5 orang disebut sebagai wali-wali, orang soleh yang disebut di Al-Quran. Apa tu? Yusra, apa tu, 4-5 nama tu. Tapi ketika itu syaitan pergi bisik. Dia cakap, kamu buatlah patung wali-wali ni. Supaya kamu hormat. Dan kamu tengok patung tu, kamu akan rasa dekat dengan Tuhan. Jadi bila mari generasi anak, tak apa lagi. Hormat. Mari generasi cucu, cicit tu, akhir dah jadi sembahan. Jadi orang yang berilmu, itu asal patung-patung ni. Jadi, liqaribuna ilallahi zulfa. Dia pun tak kata dia semua patung. Dia semua Tuhan. Tapi nak dekat dengan Tuhan tu, kena ada orang tengah. Jadi itu yang berlaku. Zaman Nabi Muhammad, kita tengok, bila Nabi pergi ke Kaabah tu ada 360. Kita kata patung-patung tu. Jadi sebab tu Nabi buang tu supaya jangan, sebab di kalangan orang ramai ni, ada yang faham, ada yang tak faham. Macam kita sekarang lah. Benda berkait dengan khurafat, berkait dengan benda-benda bid'ah ni, ada orang tak faham tu, dia boleh mencetus, membawa pada syirik dan sebagainya. Nanti kita balik kepada zaman Nabi menukar mentaliti orang-orang jahiliah. Menukar mentaliti orang-orang jahiliah kepada mentaliti Islam. Benda yang paling awal dia hancurkan daripada masyarakat itu ialah dari segi menyembah berhala. Dia kata menyembah berhala tu syirik. Setengah para ulama kata bukan soal perbuatan menyembah kayu, batu dan sebagainya itu, tetapi dari segi falsafah dan konsep yang ada pada persembahan itu, maknanya dia tidak ada keyakinan untuk at-taqarrub ilallah secara direct. Dia terpaksa melalui satu pihak orang tengah. Jadi Nabi kata, bila kita dengan Tuhan terpaksa cari orang tengah, tak boleh direct dengan Tuhan, maknanya kita dihinggapi oleh
satu kelemahan dari segi personality. Dia tak Ya. kuat. Itu sebenarnya Hmm. tujuan tak bagi syirik tu dah. Betul. Macam mana dari segi akidah macam tu tu? Macam kita tengok ayat Quran kata, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Dan bila manusia tu dah sujud kepada batu, sujud kepada kayu, sujud kepada orang, sujud kepada tokoh, sujud kepada tuan guru, sujud kepada apa-apa sajalah, Tok Bomo dan sebagainya, maknanya kita sudah hilang kebebasan. Kita tergantung kepada orang tu. Dan orang itulah akan menentukan. Sebab itu, kita nak perlu ingatkan, hatta dalam amalan tasawuf pun, itu yang orang takut sangat. Kalau tasawuf yang berasaskan Quran, hadis, ulama-ulama muktabar tak apa. Tapi kalau dah jadi Tok Guru tu dah jadi macam patung. Tok Guru tu dah boleh menentukan kita apa saja pun, jadi macam kumpayakun juga. Jadi di situ tergelincir akidah, tergelincir mental, dan kita dah tak ada kemuliaan dah, tak ada kebebasan, tak ada apa. Jadi tak adalah apa Iqbal sebut sebagai hubuzat tu. Tak percaya kepada ego dia sendiri. Kita dah patuh. Macam orang takut kepada orang lah. Jadi iaitu yang Islam nak jaga. Soal jiwa, soal rohani, soal akal. Sebab macam terjajah. Dari politik, ketenteraan kita terjajah. Minda dah terjajah. Rohani terjajah. Jadi kita jadi macam tebusan lah, asir. Kita hamba orang lah. Ini yang kita takut. Dan orang akan mempergunakan kita. Dan setengah orang kita kata, sedekah kat dia. 25% gaji, 50% gaji. Kita pun demi jihad, demi lillahi ta'ala. Sanggup bagi apa saja. Akhir anak di rumah tak makan. Sebab habis duit bagi ketuk guru. Di sini, boleh kau di sini kita katakan, di sini satu contoh mengutamakan, mementingkan yang remeh dan meremehkan yang penting dah. Itulah yang tajuk kita. Tak dulu saya pernah duduk kelahi lah dengan kawan-kawan kita yang sampai keluar berdakwah, tinggal anak isteri di rumah, anak isteri tak ada duit pun dia bawa cara dia baguslah, dia usaha-usaha macam tu kan. Tapi kadang-kadang ada yang perlu dia jaga betul-betul penting di rumah dia. Dia lepas begitu saja. Jadi orang kadang-kadang dia mencari excuse. Ini cerita benar. Ada orang dia tinggal rumah dia pergi ke mana-mana lah. Lepas tu bila dia tak ada, isteri dia mengandung, isteri dia nak bersalin, orang lain bawa pergilah ke hospital, tolong, kesian. Dia tengok foto dengan Allah tu ada di mana-mana. Bila dia tak ada, Allah Ta'ala akan tolong dia. Dia tengok dari segi aspek tu pula. Allah Ta'ala akan, memang Allah Ta'ala tolong lah sebab orang kesian sakit bini dia mati di rumah tu. Ya, betul. Tu cara dia berhujah. Okey. Jadi dari segi epistemologinya, maknanya kita mana mementingkan yang penting, meremehkan yang remeh itu sebahagian daripada pembetulan kita punya cara berfikir. Jadi bila kita umat Islam ni ada cara berfikir yang betul, mana kita akan menjadi seorang yang mempunyai personality yang solid. Kalau kita tidak mempunyai personality yang solid, kita masih lagi dikuasai oleh sistem nilai yang konflik antara sesama lain. Maka dalam kepala kita pun ada konflik. Bila ada konflik itu, kita akan lahir sebagai seorang yang mempunyai peribadi yang orang psikologi kata terbelah. Orang psikologi kata terbelah bila peribadi kita split personality. Orang inilah yang tidak kuat. Itu saya rasa umat Islam sekarang mengidap penyakit split personality, iaitu mempunyai peribadi yang terbelah dan menyebabkan dia lemah. Dia tidak boleh betul-betul berdikari. Dia takut. Dia kata dia nak kata saya berserah kepada Tuhan. Tu dia takut. Saya nak bawa dua contoh.
Ya. Bagaimana dalam Islam ini menekankan kita hidup bermuafakat, hidup bermasyarakat lebih diutamakan daripada diri sendiri. Pertama, kita kata dah kalau orang tu tengah sembahyang di tepi pantai lah kata. Tiba-tiba dia sembahyang 2 rakaat, dia tengok orang nak tenggelam. Dia boleh berhenti sembahyang 2 rakaat tu, pergi selamatkan orang nak tenggelam tu, dan dia balik, dia sambung 2 rakaat lagi. Maknanya dalam ibadat sembahyang yang begitu hubungan rapat dengan Allah, kita boleh tinggal sembahyang tu untuk selamat orang nak mati tu. Dan kita balik bukan sembahyang semula, sambung 2 rakaat lagi dah. Bina atas yang sama. Yang dalam bidang saya, bidang jenayah ni kan, kalau orang tu tidak mengambil inisiatif, katalah orang buta berjalan, nak jatuh telaga misalnya, walaupun dia tengah sembahyang, tapi kalau dia dah ambil inisiatif, maka dia boleh didakwa atas satu kesalahan tidak mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang lain dalam keadaan dia mampu. Ya. Jadi satu benda lagi yang saya fikir lama dah. Yang kita hafal ayat sekolah di jam 4 sekolah Arab lagi ni. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang nak mati, nazak dah. Minta dengan Tuhan. Tuhan, lewatkan 10 minit, 20 minit, nak bagi sedekah. Jadi sepatutnya, dari segi logik kita, minta nak tahajud ke, minta nak pergi umrah ke, minta nak pergi haji ke. Tak, minta nak bersedekah. Jadi sedekah dalam Islam adalah amalan kemasyarakatan. Macam zakat dan sebagainya. Jadi, tetapi masyarakat kita, dalam bab memahami bab ni, yang ibadat peribadi itu kita tekankan. Yang sembahyang, yang umrah, yang haji. Tapi hal-hal ni, hal anak jiran tak ada kasut nak beli. Hal anak jiran tak ada makanan, makan pagi pun tak makan pagi. Budak universiti pukul 10 pun tak makan lagi. Ramai benda ni berlaku dalam masyarakat. Jadi orang kita tak faham ayat tadi dah. Ya, Datuk Mus sebut li'ilafi Quraisyin tu. Li'ilafi Quraisyin, ilafi tu. Soal keamanan. Macam ni juga soal keamanan. Soal keamanan ni dia daripada benda kecil dah. Tapi kalau dah tak aman, nak semayang pun tak boleh, nak berjemaah pun tak boleh, nak pergi majlis kahwin pun tak boleh, macam virus sekarang ni. Asal daripada benda kecil dah. Jadi meremehkan. Orang kata kebakaran besar tu berlaku daripada mungkin api rokok asalnya. Fa innal ba'udata tudbi muqlatal asadi. Jadi baik kita pergi pada epistemologi lagi sikit lagi kan. Katalah Dr. Kamil tadi kata yang paling penting sekali dalam ilmu akidah itu ialah tentang tauhid. Kemudian ada kata-kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Tengok. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra tu kata setengah para ulama, iqra'il Quran waqra'il alam. Jadi orang kita hidup kelahi sesama kita sekarang ni, pokok mazhab-mazhab ni, dia sebab duk gurudi, duk fikir tentang zat-zat Tuhan tu. Saya berasa sikit orang duk bahaskan Tuhan duduk mana, Tuhan ada tempat ke, tak ada tempat ke. Sama ada bagi pihak yang Sunni atau bagi pihak yang Wahabi, jadi benda ni Islam kata tak payahlah duduk. Itu benda yang dari segi pengajian ilmu akidah tinggi tu, tapi dari segi persoalan sebenar, orang akidah kata fikir tentang gejala alam ni yang boleh menunjukkan Tuhan tu sekian-sekian. Kau macam mana? Tidak bidang saya ni, bidang Dr. Kamil. Saya setujulah maknanya. Satu tentang ketuhanan, satu tentang alam. Alam tu lah bahasa sekarang kita sebut sains. Sebab tu akidah dengan sains dia lengkap melengkapi. Kalau akidah tanpa sains, akidah yang mendata. Sains tanpa akidah kosong.
Dan bila kita duk kaji tangan Tuhan, mata Tuhan, ini perkara-perkara mutasyabihat. Dan Tuhan dah sebut amalladzina ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Zairun, Tuhan sebut dalam Quran tu. Zairun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Sengaja mencari benda-benda mutasyabihat, boleh menyelewengkan. Dan ini dia kerja-kerja orang yang zairun. Orang yang hati tak betul. Sebab Tuhan tak bagi kaji zat dia. Kita hanya melihat kekuasaan Tuhan melalui sifat kudrat Tuhan, kuasa Tuhan, iradat Tuhan. Dan Tuhan nak suruh kita kuat lagi, dia tunjukkan af'al dia. Supaya kita tengok bukit, tengok pulau. Orang Arab, orang Arab jumpa dengan saya. Dia pergi Pulau Kapah. Dia kata, Allah, syurga ni, dia Terengganu ni, syurga. Dia tengok kebesaran Allah melalui af'al Allah. Dan Allah Ta'ala nak suruh kita zikir pula. Dia daripada af'al tu, dia jadikan nama-nama dia 99. Supaya kita ya latif, ya latif, ya latif, ya qahar, ya qahar. Nak bagi pahala kepada kita. Sebab nak tengok zat tak nampak. Nak tengok perbuatan setengah orang tu, pergi berkeda begitu je. Pergi tengok bukit bukau. Tak berfikir. Tuhan bagi pula supaya zikir dengan nama-nama Tuhan 99. Jadi itu Tuhan nak bagi segala kemudahan dah kepada kita. Tapi kenapa kita duk korek juga benda yang memang akal tak sampai. Ya. Akal kita ni usahakan Tuhan. Elektrik rumah kita pun kita tak tahu apa dia hakikat elektrik tu. Nampak lampu dah, fenomena. Tapi hakikat elektrik pun kita tak faham. Bagaimana nak faham hakikat Tuhan? Maknanya ilmu tauhid yang dikatakan tinggi yang terdapat dari ilmu kalam tu, yang membincangkan soal-soal mutasyabihat tu, dianggap penting sangat oleh setengah orang. Tetapi yang betul-betul penting, lebih penting daripada itu, misalnya melihat fenomena alam, dia tak buat. Begitu kan? Dia duk gerudi yang ni. Bagi epistemologi Islamnya, taklah penting sangat. Jadi bagi tahu. Jadi saya ingat macam ni, tapi kalau saya sebut ni, jangan kata pula saya ni Mu'tazilah. Mu'tazilah atau New Mu'tazilah. Dalam sejarah pemikiran Islam, dalam sejarah sains Islam, mula-mula sekali Islam tu dia jadi tinggi pengajian sains teknologi ni bila Mu'tazilah mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Mu'tazilah kata, saya tak nak fikir Mu'tazilah ni kan, kalau macam ni. Dia nak fikir tentang khalqillah tu, sebab tu naik sains teknologi berasaskan kepada pengaruh Mu'tazilah ada. Tapi kita tak naklah mazhab Mu'tazilah tu kerana kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dah. Orang menafikan kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat kita ni, iaitu orang yang suka mencari populariti daripada kebodohan orang. Jadi kita bukanlah nak suruh orang tinggal Ahli Sunnah wal Jamaah itu, tapi bagaimana kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu memperjuangkan konsep Ahli Sunnah wal Jamaah itu dengan cara yang lebih cerdik, begitu kan? Cara yang lebih sederhana, cara yang lebih bawa manusia kepada berfikir kepada soal-soal yang sangat penting dan sebagainya. Jadi macam tadi lah, macam isteri duk mengandung, anak-anak kecil, duit tak ada, kita pergi baguslah pergi dakwah tu dah. Tapi itulah macam mana dah? Saya nak pesan sikit lah ni, adik-adik kita, anak-anak kita, terutama yang baru balik dengan degree-degree yang besar, bidang hadis dan sebagainya, bawa ke masjid-masjid, bawa ke masyarakat, dedah ada hadis dan minta supaya masyarakat beramal dengan hadis. Saya punya fahaman epistemologi kita dalam usul fiqh. Sebab tu nak buat fatwa apa semua sekali, kena faham sikit sebanyak usul fiqh. Sebab bagi saya ayat Quran ataupun hadis itu dia masih bahan mentah. Dan kena diadungkan dengan urus masyarakat, perlu kepada usul fiqh, dan hasil daripada itulah baru kita sembahkan kepada masyarakat nasi bungkus yang sudah siap, awak makanlah. Jangan kita tak bagi ke dia lengkuah, bagi kunyit kat dia, bagi garam kat dia. Dia nak buat apa? Akhirnya dia bertukar. Jadi sekarang ni
orang awam tak tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan. Jadi kita dedah kepada orang awam ni, benda-benda yang macam ni, macamlah kita dedah pekakah-pekakah ramuan masakan kepada orang awam supaya dia makan. Ini jadi masalah. Tapi sekarang ni, semua duk bangga dengan, minta maaf cakap lah, PhD hadis, sama PhD hadis ini, tapi tak faham usul fiqh, tak faham fiqh, tak faham maqasid syariah, tak faham uruf, tak faham istihsan, habis kacau masyarakat. Ini masalah. Jadi kita tak boleh membezakan mana yang asas, mana yang furu', mana yang bahan mentah, mana yang bahan sudah dimasak. Jadi kesianlah masyarakat awam ni. Benda ni saya boleh sambung ni. Bagus macam lah. ni. Tolong sambunglah sikit. Quran, sunnah dan sebagainya itu macam Dr. Kamil kata bahan mentah. Kalau kita bagi kat orang gitu, kita akan macam ni. Awal, pergilah dapur tu makan. Dah. Makanlah ada nasi tersedia dah. Anak dia pergi tengok, tak ada. Dia kata tak ada makanan nak makan ke mana. Dia kata ada belakang, kata ikan, ada ayam, ada apa semua sekali. Jadi dia memberi Islam dalam bentuk yang mentah tadilah. Ya tak? Tetapi kita sebagai para cerdik pandai, ulama ni, kita kena bagi bahan yang sudah dimasak. Macam Dr. Kamil kata tadi, kita sudah adon, kita sudah masak. Kemudian, bukan semua yang sudah masak itu, kita boleh bagi kepada masyarakat, kepada orang. Jadi misalnya, katakanlah, yang sudah dimasak, tapi masakan dia tu dah lama. Masakan tu bagus, nasi Arab. Tetapi dah 2 minggu dah. Mestilah basi, tak sesuai dengan. Tapi kalau dalam masa udara sejuk negara Arab tu kan, ya bolehlah. Baik. Satu, maknanya kena masak satu masakan yang baru. Kerana kita telah berhadapan dengan persekitaran baru, suasana baru, keperluan makanan baru dan sebagainya. Kita buat masakan lain. Jadi ini bandingannya orang yang memberi fatwa kepada masyarakat sekadar berasaskan kepada bacaan dia dalam kitab-kitab fiqh yang lama, bertaklid tu. Nah, dia baca kitab fiqh tu, dia bawa benda tu birum matihi kata orang Arab. Jadi bawa seada-adanya kepada masyarakat tanpa diulah balik, tak perangak, tak ulah balik sebagainya. Jadi kalau beli sate kan, sate hak perangak nak dingin tu tak perangak lagi, ataupun perangak yang secara tak betul dan sebagainya. Satu. Yang kedua, bila kita tak ada kemampuan untuk masak sendiri, kita hanya ada kemampuan untuk perangak, untuk bagi apa yang sudah ada dan sebagainya, kita pula pergi bagi cara perangkat tak betul. Jadi benda ni benda yang tidak sesuai dengan yang orang kita. Sebab tu bila kita nak bagi makan kepada orang Melayu, maka ayamnya sama, ikannya sama, tapi dia punya ingredient tu, dia menu tu berbeza. Ini sesuai dengan taste orang Melayu. Kalau kita hari nak suruh nasi Arab lah, nasi India lah, apa-apa semua sekali, ini yang dikatakan tidak sesuai dengan usul fiqh ataupun dalam akidah tadi dengan epistemologi. Ini yang kita cuba huraikan sikit dari segi apa tu kata-kata fiqh apa tu? Fiqh alawiyat ni. Fiqh awaliyat tu sampai kepada kemuncak perbincangan kita. Saya nak bagi satu perbandingan baru jugalah. Dari segi mechanical. Semua orang ada kereta. Jadi kereta ni dia ada tayar, contohlah. Jadi tayar tu nak pasang dia kan ada skru. Skru ni kalau ketat sangat tak masuk. Kalau besar saiz dia tu tak masuk juga. Tapi kalau di skru kuat tak bergerak tayar tu. Dan kalau tak masuk skru molek, boleh cabut tayar tu. Maka begitu juga lah. Bagaimana, minta maaf cakap lah. Ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita lah memberi kepada masyarakat dengan keadaan
tak beri skru yang betul. Maka jadilah masyarakat kita sebagainya ekstrim. Sama ada ekstrim ketat, sama ada ekstrim longgar. Datuk Mu boleh panjang lagi lah, katalah. Nak jalan ke hudud sekarang ni. Orang yang excited nak hudud ni, kira nak kat tangan orang je. Padahal syarat masyruq nak kat tangan tu saya ingat panjang cerita lagi. Mahkamahnya macam-macam lagi lah. Jadi itu juga contoh yang mana tak tahu kita punya antara mana yang patut kita ada. Keadaan tu. Orang duduk kritik Imam Syafi'i. Ni pokok kasih amat ni kan. Syafi'i kata Al-Kitab wal Hikmah. Kitab tu adalah Quran. Al-Hikmah tu ialah sunnah. Dia kata macam mana Al-Hikmah tu makna dia sunnah. Dari segi bahasa pun tak betul. Dari segi apa. Hikmah ialah hikmah lah. Sedangkan Imam Syafi'i nak bagi tahu perkataan hikmah tu ialah kebijaksanaan dalam merealisasikan kehendak Al-Quran, dan kebijaksanaan itu terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Sebab itu dia namakan Al-Hikmah. Dari situ kita bantai Imam Syafi'i semua sekali. Jadi oleh kerana itu, dia wisdom ini ataupun kebijaksanaan ini ialah satu yang sangat perlu, yang sangat penting dalam Islam. Tak ada wisdom, tak ada lah nilai-nilai Islam yang dikatakan tinggi itu. Macam Dr. Kamil kata tadi, baiklah saya pun belum ni tak naklah cakap tentang hudud tak hudud, tapi baguslah juga sekarang ni sudah sampai masa kita. Sebab kita nak supaya orang-orang yang memperjuangkan Islam itu mengutamakan. Ini lah, elok juga ni. Lebih mengutamakan sesuatu yang utama. Misalnya, Al-Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam. Al-Ikha'ul Islami. Al-Wahdatul Islamiyah. Kesatuan ummah dan sebagainya. Lebih utama daripada melaksanakan hukum-hukum yang ni kan, yang cabar-cabar dan sebagainya itu, dia akan terlaksana dengan sendirinya. Jadi sekarang ni kalau kita katakan kita nak melaksanakan Islam dalam masyarakat kita, jadi yang pertama sekali apakah yang penting? Jadi saya nak pergi kepada Dr. Kamil sebut hari itu kan, dalam maqasid syariah tu sekarang ni, dulu Al-Ukhuwah Islamiyah tu, Al-Ikha' tu sudah ditaja oleh Rasulullah masa dia pergi bina negara Madinah tu dan sebagainya. Lah, orang kata tidak negara, masyarakat Madinah. Jadi yang pertama sekali, itu maqasid yang pertama. Tapi bila sudah sekarang ni, masalah persaudaraan Islam tu hancur, maka yang paling utama sekarang ialah, yang paling perlu diberi keutamaan ialah persaudaraan Islam itu. Sebab tu di Timur Tengah, Hasan Banna, bila dia buat satu gerakan Islam, dia kata apa tu? Al-Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin maknanya berasaskan kepada persaudaraan yang mendalam. Sebab brotherhood. Sebab tu dia tidak betul. Saya sekarang ni duduk semok balik Soekarno dengan Nasir. Saya nak pelajari di mana kekuatan Soekarno dan di mana kekuatan Nasir, di mana kelemahan Nasir dan di mana kelemahan Soekarno. Saya duk perhatikan. Jadi saya tengok krisis antara Soekarno dengan Hatta. Soekarno dengan Hatta berkrisis sekadar atas masalah-masalah teknikal yang remeh. Okey, nampak tak? Yeah. Begitu juga Nasir dan Najib dan kemudiannya dengan menteri pertahanan, dia nama apa tu. Kemudian dia begitu kacau segala yang kajian-kajian di seluruh negara Arab yang sudah establish apa semua sekali, dia dibuat revolusi lah, dia kacau habis semua sekali. Itulah menyebabkan Nasir itu terjerumus dalam lubang kencah bila dia nak perang dengan Israel. Maka
banyaklah juga negara-negara Arab yang lain yang berkonspirasi yang mahu Nasir itu jatuh. Walaupun dia sudah menjadi seorang leader yang tidak boleh ditolak banding lagi di Timur Tengah tu. Itu kelemahan dia dan kekuatan dia. Jadi sekarang ni apabila kita silap menentukan keutamaan kita dalam melakukan sesuatu kebaikan itu, maka ada kemungkinan kita terjerumus dalam sesuatu tindakan yang sangat merugikan. Jadi merugikan perjuangan kita dan sampai kepada kita apa semua, tahu ke apa tu orang zaman kerajaan khalifah yang menjadi kuasa Ahmad Urabi yang menjadi semua sekali, itu bukan orang Arab, tu bukan orang Egypt. Dia ni orang Albania. Orang Albania yang sudah masuk Islam dan jadi pemimpin-pemimpin dia daripada Turki apa semua sekali. Yang ini dimusuhi oleh orang Mesir pada waktu itu. Menjatuhkan mereka itu dan sehinggakan Islam tu jatuh. Dan satu lagi sekarang ni. Kita nak bagi tahu lah, ni anak-anak kita juga, adik-adik kita juga. Yang juga sekarang ni memperjuangkan balik sistem khalifah. Nak balik pada zaman khalifah tu. Khalifah Rashidin, Khalifah Amawiyah, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Utsmaniyah dan sebagainya. Saya rasa selepas berlaku penjajahan, kita dah tak ada sistem khalifah. Kemudian dah jadi negara-negara Islam. Atau tak nak bagi negara Islam pun negara umat Islam. Jadi angan-angan mak jening dah untuk kita kembali menjadi khalifah macam dulu. Sebab sekarang ni sistem dah bertukar. Dan segala istilah lama, kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir musta'man dan sebagainya, tak boleh dipakai. Sebab sistem sekarang ni, lepas berlaku Perang Dunia yang kedua, dengan adanya bangsa-bangsa bersatu, ada negara-negara Islam, kalau nak buat sistem khilafah pun, lah bentuk lain. Sebab tu kata balik Nabi tadi lagi, kita nak buat Commonwealth Islam. Jadi dia bagi idea tu kepada Nasir dan Sukarno, tapi mungkin mereka tu tak sempat nak ambil, jadi terbengkalai begitu saja. Jadi maksud saya di sini, maksud saya di sini, sistem tu sudah berubah dan macam katalah nasi bungkus yang buat 3 minggu nak makan hari ni, mana boleh. Jadi benda ni kita kena fikir baik-baik. Sebab saya kesian. Yang ada penjual ni, otak-otak yang cerdik, yang balik luar negara, terdiri pada profesor pun ada, ahli-ahli teknokrat pun ada, profesional pun ada. Jadi kita kena balik semula memahami Islam dengan epistemologi yang betul lah. Okey, saya boleh sambung tu. Orang yang pada masa sekarang ini, hari ini, bukan teori khalifah tu tak valid, masih valid, tetapi memperjuangkan sistem khalifah sekarang ini ataupun sistem-sistem yang lain sekarang ini ialah orang yang menyebabkan Islam menjadi dinosaur. Jadi khilafah, sistem khalifah tu ialah ibarat kalau pokok kat pucuk. Pucuk tu, jadi dinosaur ni dia boleh makan pucuk je. Sebab tu dinosaur mati, sebab bila pucuk tu habis, matilah dia. Gitu kan? Cuba kita tengok. Mula-mula ni, Nabi memperjuangkan wanzir ashiratakal muqarrabin. Akrabin. Al-akrabin. Okey. Mula-mula keluarga kita dulu. Ini saya tengok Presiden Nasir. Dia dengan Syurbasi. Dia kelahir dengan pok Ikhwanul Muslimin. Kita kata Nasir ni jahat. Kelahir dengan Ikhwanul Muslimin. Ada satu kes tu, orang Ikhwan pergi kepada dia, dia kata, ya Nasir, kamu ni, kalau kamu nak laksanakan Islam, kami akan sokong kamu. Nasir kata, nak lah. Tapi dia kata, kalau mau nak laksanakan Islam, mesti orang sini pakai tudung lah, niqab. Nasir kata, aku macam mana nak arahkan orang pakai niqab orang juta-juta. Dia kata, mau ada kuasa kan? Isytihar saja, orang akan pakai tudung lah. Lepas tu,
Nasir tanya, Syurbasi lah, mu ada anak perempuan? Ada, duduk mana? Ngaji di Fakulti Perubatan di Cairo University. Dia tuduh. Tak. Pasal apa tak tuduh? Nak suruh mu lah suruh tuduh anak aku tu. Dia kata kalau anakmu sendiri, mu tak boleh tuduh. Takkan nak suruh aku tuduh juta-juta orang. Itu logik perbincangan antara orang politik yang faham bagaimana melaksanakan Islam melalui sistem politik yang betul dengan kita untuk lebah kederah ni, kita apa saja yang kita ada dalam tu kita nak umbangkan sekaligus. Tuhan suruh Nabi selesaikan masalah dalam keluarga dia. Mula-mula tu Nabi dulu seorang. Nabi seorang dulu. Menjadi seorang yang sangat unggul sampai boleh layak menerima wahyu. Kemudian selesaikan masalah keluarga dia, ambil Quraisy. Quraisy ni sebagai satu golongan elit dalam masyarakat yang boleh memberi imej yang tinggi. Kemudian ada Khadijahnya, ada Abu Talibnya, ada Abdul Muttalibnya sebagai Ali, Abu Bakar di sekeliling dia. Dan hari itu kita faham orang yang benar-benar memperjuangkan Islam itu bukan Bilal, Rabah, tetapi Uthman, Abu Bakar, Ali, orang yang ahli korporat ni dah. Jadi kita tu salah lagi. Kita tidak di-backing oleh orang korporat. Orang korporat pun ada dia punya keperluan dia. Nak suruh saya sokong perjuangan awak mestilah mengambil kira keperluan saya. Ya, jadi kalau kita nak berjuang, kena ambil lah contoh tu. Baik. Bila lagu tu, bila Nabi sudah berhijrah, dia kata barulah dia mengisytiharkan kesatuan Arab. Ini yang kita terlupa ni. Kita kata bila kita memperjuangkan kebangsaan, maka kita ini orang apa tu? Asabiyah. Tapi Nabi mengisytiharkan, pertama sekali dia katakan al-a'immatu min Quraisy. Yang patut menjadi pemimpin itu ialah orang Quraisy. Bukan kerana Quraisy tu Quraisy. Bukan kerana tengku tu tengku, kerana apa-apa semua sekali. Saya ingatlah buku Mahathir saya baca, dia kata masalah konglomerat, masalah orang-orang darah biru di sekeliling. Dia terpaksa apa semua sekali. Jadi mewujudkan, makna pada waktu itu realiti. Tapi oleh kerana Quraisy tu dah jatuh, maknanya Quraisy dah tidak ada nilai lagi dari segi kebangsawanan dia, dari segi keotoritian dia untuk nak mempertahankan Islam. Maka pentafsiran Quraisy itu tidak lagi maknanya Al-Quraisy, tetapi orang yang berkedudukan sebagai golongan yang ada otoriti yang dihormati oleh masyarakat. Itulah konsep Quraisynya. Jadi dalam negara kita, yang dimasuk dengan Quraisy itu ialah orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Orang tu yang kita perlu ambil untuk sama-sama memperjuangkan Islam. Bukan kita sekadar nak perjuangkan Islam dengan setakat puak-puak kita yang kadang-kadang orang kampung ni dia lebih daripada pemimpin. Itu kadang-kadang setengah perjuangan kita, terutama yang perjuangan politik kan. Semangat orang kampung nak melaksanakan Islam esok lusa tu sampai boleh menakutkan para pemimpin yang cerdik. Akhir sekali kepimpinan itu akan ikut orang kampung lah. Sebab tu saya kata Ikhwanul Muslimin pada waktu Hasan Banna ialah ikhwan yang betul-betul murni, yang menunggu masa betul-betul untuk memerintah dengan cara yang bila disertakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi bila sampai kepada zaman Hudaybi, ini cerita-cerita dalam saya baca dalam sejarah Presiden Nasir, berlakulah pertentangan antara Dubatul Ahrar, antara para pemimpin askar dengan pihak Ikhwanul Muslimin. Maka di situlah berlaku perbalahan. Bila berlaku perbalahan tu segala-galanya hancur, dan menjadi korban pertama ialah Presiden Najib. Maksudnya ingat kan? Najib. Jadi jatuh. Jadi Soekarno pun di Indonesia macam tu juga. Apabila berlaku pemberontakan komunis di Indonesia itu, pada waktu itu okey lagi. Maknanya Soekarno
lebih mengutamakan populariti. Kepimpinan dia berasas kepada nasakong. Dia tidak melihat bahawa parti-parti politik yang menyokong masa itu Masyumi, masa tu macam-macam lagi. Dia kata okey, tak betul. Kemudian dia serah kuasa kepada Soeharto untuk membetulkan semasa ini. Yang menjadi masalahnya ialah berlaku penyelewengan. Walaupun Soekarno tu jatuh, tapi kalau orang Islam berhati-hati dalam menyelesaikan masalah masa itu, tidak pergi bunuh habis orang komunis. Kita baca ni. Masa kita pergi Indonesia dulu kan, cerita macam mana. Bila kita tanya, mengapa Pak orang Kristian itu begitu subur di Indonesia? Pak Nasir, ingat Pak Nasir kata kepada kita, itu adalah kesilapan kami, Masyumi pada waktu itu. Bila berlaku perbuatan di Madiun, berlaku pemberontakan tahun 65, menggulingkan Soekarno dan sebagainya, kita telah bunuh habis. Kita kejar habis orang-orang komunis sampai ke lubang cacing. Maka mereka itu pergi berteduh di bawah orang Kristian. Maka orang-orang komunis, bekas komunis inilah yang menyuburkan orang Kristian itu di Indonesia sampai kepada, kita tengok kan di mana di Jakarta sendiri kan, ini masjid, ini gereja, sudah begitu kuat Kristian ini sebab didokong oleh orang tempatan yang dulunya sebagai komunis. Saya rasa inilah benda-benda yang kita perlu faham. Kita perlu faham dalam perjuangan ini. Kalau tadi kita ajaknya nak bincang tentang amalan hariannya, ini terpaksa pergi kepada soal kepimpinan dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam negara ini pun kita kena perlu berhati-hati dari segi kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam. Kemana kita nak bawa Islam itu. Saya sekarang ini percaya semua. PAS pun nak bawa Islam, UMNO pun nak bawa Islam, Anwar pun nak bawa Islam, Mahathir pun nak bawa Islam. Nak bawa Islam semua. Saya tidak mempertikaikan keikhlasan masing-masing. Tak bagus kita nak mempertikaikan keikhlasan masing-masing dari perjuangan agama. Kan? Tapi pembawaan masing-masing itu. Mengapa mereka itu, saya nak sebut politik boleh ni? Ya, boleh. Saya ada pesan kepada Dr. Kamil jangan sentuh politik. Saya sentuh tak apa. Mengapa sampai sekarang ni para pemimpin kita berkelahi macam budak-budak? Ya, macam budak-budak. Sebab mereka sudah kehilangan pedoman dalam menentukan mana yang lebih utama, mana yang kurang utama dan mana yang tidak utama. Jadi bila macam tu, saya tak ada masalah siapa dia nak merentah, nak menjadi Perdana Menteri, nak apa. Tapi kita nak tengok kesatuan ummah, perpaduan ummah itu perlu diutamakan. Macam kita katalah, ialah dari segi maqasidnya adalah sebahagian daripada maqasid. At'amahum min ju'. Ekonomi orang Islam. Amanahum min khawf. Kemiskinan itu mesti dihapuskan dan sebagainya. Itu perlu yang kita utamakan sekarang. Mana ni? Saya nak akhirnya saya ni macam ni lah. Satu perkara yang kita kena masalah balik juga. Dalam memahami Islam ni saya ingat satu lagi orang tak dapat membezakan di antara nas, syarak, Quran, hadis dengan ijtihad manusia terhadap memahami nas tadi. Jadi bila kita komen, kita kritik ijtihad manusia tadi, orang kata kita kritik Quran. Kritik hadis. Jadi sebab itulah saya ingat satu kelemahan kepada gerakan Islam ke pejuang-pejuang Islam ni, dia tidak terbuka untuk dikritik, untuk dimuhasabah. Dia kena bila masuk gerakan Islam, sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita lawan sikit, ini pengalaman saya lah tak 80-an dulu. Kita lawan sikit, maka kita ni dikatakan ni keluar pada Jumaat lah. Ini tidak walak pada Jumaat lah. Padahal kita nak kritik bukan Islam tu. Kita nak kritik bagaimana mereka memahami dan mengamalkan Islam. Dan yang ini boleh dikritik. Dan inilah patut berlaku kepada negara-negara Islam dan juga gerakan-gerakan Islam, organisasi Islam. Kita kena lebih terbuka untuk dikritik. Sebab itulah tanda kita dah kuat. Kalau semua dah tertutup, tak adalah yang dikatakan wa'amruhum syura bainahum. Syura bainahum tu bukanlah semuanya. Sekarang ni guna nama syura tu,
Dia nak tentukan orang ni ketua, orang ni malah ketua, syura dia. Tapi tidak syura umat keseluruhan. Tidak syura ahli keseluruhan. Jadi ini yang berlaku kelemahan dalam gerakan Islam, dalam kerja-kerja Islam kita, kerana tak faham tak dia mana yang penting, mana yang kurang penting juga. So lagi, saya dengan politik ni dulu terlibat lah. Lepas tu bila dah saya faham, bila dalam politik ni saya pernah boleh bermesyuarat semua dah pada waktu itu. Sekarang ni pun, kalau dia orang tu ingat, jadi saya ke depan, sampai ke depan. Satu masa duduk dalam satu jawatan kuasa peringkat pusat yang tertingkat nak sebut. Akhir sekali bila saya faham, saya seolah-olah macam bersumpah dengan diri saya sendirilah. Tak nak campur dalam politik ni. Bukan medan saya. Gitu kan? Jadi bila macam tu, kita masuk dalam gerakan dakwah lah. Dalam negara kita, banyak pertubuhan-pertubuhan dakwah yang kuat, yang hebat, yang begini-begini. Walaupun kita kata awak tak betul sini, tak betul. Tetapi kalau sekiranya kita semua bersatu di bawah satu payung, pokok dakwah ni. Pokok dakwah ni. Katalah, ni harap Dr. Fathi tak maaf kat saya ni. Misalnya, dakwah tabligh dia misalnya. Lepas tu, pokok apa tu, ikhwan, sekarang dia buat berbuka-buka arkam ni. Nah, tabligh dengan dia panggil beliau sekarang ni dia buka arkam ni kemudian ada sikit sebanyak tak sama. Majlis dakwah negara, okey, ada cara dia. Kemudian persatuan ni, katakanlah ABIN, Wadah, katakanlah apa satu lagi tu, Ikram, apa semua sekali. Tidakkah kita ni orang yang memperjuangkan Islam ni boleh didik sikit supaya nafsu kita yang agak liar tu, boleh faham tu? Saya nak cakap banyak sikit. Nafsu kita yang agak liar tu boleh dijinakkan supaya kecenderungan kita kepada perpaduan ummah walau apa sekalipun yang perlu kita utamakan tidak berlaku. Jadi ini saya heran juga, macam mana kita boleh merasakan bahawa kita adalah perjuangan Islam. Perjuangan Islam itu yang utamanya ialah wahdatul ummah. Jadi ini saya nak sebutnya macam nak sambung Dr. Kamil tadi. Kita senang melihat kepada orang politik lah. Dia tak betul. Tapi di kalangan kita sendiri orang dakwah kadang-kadang sensitif itu, sensitif ni, apa semua ni. Ada jawapan ke? Tolong bagi tahu. Ada jawapan. Apa dia jawapan? Dan tasawuf bab zuhud. Dia kata orang mudah untuk zuhud harta. Zuhud almal. Tapi yang paling susah sekali ialah zuhud al-jah. Zuhud al-riasah. Itu jadi masalah salah satu daripada, dan ini dibincangkan oleh Qardawi juga dalam buku dia tu. Itu masing-masing orang sebenarnya diri dia tu. Tapi kita guna nama bangsa, agama, tanah air. Tapi sebenarnya aku dulu. Sebab itu kan semua orang ni boleh sikit. Tidak ada hubul jah, tidak ada hubul riasah. Sebab hubul mal ramai orang boleh jadi susah. Macam pejuang-pejuang politik pun ramai zaman dulu. Dr. Burhanuddin, Bakar Hamzah tu rumah pun tak ada. Harta pun tak ada. Tapi hubul riasah, hubul jah ni susah. Sebab tu orang nak jadi imam pun berebut. Azam pun berebut kala-kala. Dia jadi apa ni kita sebut sebagai penunjulan diri lah. Jadi maknanya berhala yang dinamakan al-jah, sanamul jah, tak? Berhala kebesaran diri, ego dan tak nak melihat kepada
sudut pandangan orang lain sama. Tak? Itu yang menjadi berhala yang paling kuat sekali di zaman ini di kalangan. Betul lah kalau saya tengok di Timur Tengah kan. Dan surah Kahfi pun kata kan, ana aktsaru min kamalan wa azzal nafara. Wa azzal nafara tu anda tengok pengikut dia ada 40,000, yang ni ada 50,000, yang tu ada 100,000. Takkan dia nak mengalah kepada orang lain. Oh begitu. Saya ingat satu masa tu bila Nasir mati. Saya terkejut tengok Sophie Abu Talib dia jadi macam presiden sementara kerana ada krisis semacam orang yang tak ada macam itulah, macam kita lantik siapa tu orang Sarawak jadi presiden atau pemeram dulu kan. Di Malaysia presiden MCA jadi Perdana Menteri sehari. Iaitu bila UMNO diharamkan, UMNO baru tak tubuh lagi, sehari presiden MCA jadi Perdana Menteri. Oh, di Kelantan pun ada kan? Menteri Besar seminggu nak cerita ni kan? Dia cerita macam ni lah. Kalau macam tu, saya rasa saya pun kena sentuh lah sikit lah. Kawan-kawan kita, sama-sama kita susah sangat nak panggil berunding ke, nak panggil apa tu, berbincang ke. Masing-masing rasa dia hebat, ego masing-masing kan. Jadi nak bagi syura. Nak hidupkan balik konsep syura. Orang macam saya ni kan, makin saya merendah, makin dia naik. Makin saya lagi merendah, lagi naik. Lagi merendah, lagi naik. Saya nak tunjuk contoh sikit. Contoh baik ni. Saya pergi ziarah pasal ada kepentingan nak bincang pondok. Datuk Mat Kelantan. Datuk Mat kita, Menteri Besar. Jadi dia tu Menteri Besar. Walaupun saya guru dia, tapi dia Menteri Besar. Jadi bila saya bersalah dengan dia, anak murid kita pun dia Menteri Besar dah. Kalau dia Tan Sri, dia apa semua, kita address dia dulu kan. Saya tunduk, dia tunduk lagi. Saya tunduk lagi. Saya kata itu satu dari segi contoh lah. Walaupun orang duduk puji ni Aziz sebelum ni kan. Tapi saya tengok pada Datuk Mat Menteri Besar Kelantan tu ada satu sifatnya baik. Kalau sekiranya sifat-sifat seperti ini terdapat dalam kita sekarang ni, saya sekarang ni lebih percaya kepada kita NGO ni. Dia ada satu kekuatan sama para pertubuhan dakwah ini, dan bila sini ada kekuatan dan profesional ada kekuatan. Orang politik nak berpolitik macam mana pun kita boleh bagilah, sebab itu cara politik begitulah. Tapi saya lebih terkilan dengan kita ni, peringkat orang dakwah. Orang macam kita ni macam mana. Jadi kita tidak berhak nak kritik orang politik sekarang, sebab kita sendiri pun, orang kita dakwah sendiri pun tak apa semua sekali kan. Macam mana ni? Manusiawi ni sama je. Manusia ni sama saja. Cuma topeng ataupun kita kata cap ataupun saja. Ni topik politik, ni topik dakwah, ni topik akademik. Tapi manusia tu tetap sama saja. Macam keegoan orang akademik dah. Kalau ganti macam lah, sebelum kita tutup ni, kita buat kesimpulan sikit pada hari ni dah. Jadi saya lah personally, saya nak menyeru kepada rakan-rakan kita, terutama sekali para pemimpin pertubuhan dakwah kita yang kadang-kadang tu tak kena kontak bukan nak jawab. Jadi saya pun tak tahu nak bermusuh. Tidak. Saya rasa dia tidaklah memandang huduh pada saya, tapi ego tu tak boleh nak runtuhkan ego. Ini saya pengalaman dengan berkawan politik ni. Kita telefon dia tak nak bagi kerjasama kerana dewasa dia. Ana rabbukumul a'la. Dia saya lebih tapi setengah orang yang lebih insaf tu dia. Itulah. Jadi kita ni orang macam saya ni kalau boleh berperanan sebagai postman yang boleh tolong mengumpul orang, cukuplah jadi office boy. Itu kan nak kata kepimpinan awak jadi office boy. Okey, saya tak apa dah. Lepas tu naiklah awak nak jadi apa, nak glamour apa semua sekali tu.
Agak-agak orang rakan-rakan kita dengar tu saya backup dengan Datuk Ibrahim Ali. Dia kata, awak ni tak tinggal-tinggal Ustaz Kamil, dia kata. Kata nantilah sikit lagi saya panggil Datuk pula mai bincang sama kita. Sorry Datuk saya rasa okey tu lah. Tak tu dulu. Sekarang ni wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.